إلهي لست للفرد. Ada kitab dah. Kita buka kitab sikit. Mana kita duduk? Jadi kalau kata tak silap tu kita dah bahas lagi berkenaan dengan baris yang kelima daripada bawah ke atas dah. Situ berkenaan dengan salbi tu. Betul Muka surat 10 baris yang kelima daripada bawah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahumullah ta'ala wa nafa'na bi ulumina fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahumullah ta'ala, dan yang lima kemudian daripadanya. Nyo mana tu? Nyo sifat nafsiyah. Sebelum tu sifat nafsiyah satu. Betul? Sebab ni kita buat kesimpulan 13 sifat daripada yang wajib bagi kita. Betul? 13 sifat dalam kitab Faridah ni sebut. Domain dia situ Dan yang kelima kemudian, yakni selepas daripadanya, daripada sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Selepas daripada nafsiyah, sifat salbiyah pula. Lepas tu dia kata lagi, dan makna salbi itu salbi makna ni. Apa dia? Nafi. Itu salbi makna nafi. Menidak, meniada ataupun buang. Nafi. Kerana apa dia buang salbi tu? Kerana tiap-tiap satu daripadanya, daripada sifat salbi tu, yang lima tu. Mana yang lima sifat salbi? Kidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Tu. Tu dia. Lepas tu wahdaniyah lagi satu. Betul tak? Jadi lima tu kerana apa dikatakan nafi? Kerana tiap-tiap satu daripadanya, daripada yang lima sifat salbiyah tadi tu, menafikan. Mana nak menidakkan, nak membuangkan, nak mentakdakkan. Apa dia tu? Kekurangan. Mana tak sempurna. Nak membuangkan yang tak sempurna daripada mana? Bayan. Nak menyatakan kekurangan daripada Allah Ta'ala. Itu dia. Jadi buat kesimpulan yang kita duk bahas 2-3 bulan lepas tu. Ini berkenaan dengan tajuk tu dah lah. Maksudnya limanya kemudian ataupun selepas daripada sifat nafsiyah itu kena kepada sifat salbiyah. Salbi itu dia menafi. Nafi ni apa? Nak menidakkan sifat kekurangan daripada Allah, yang tak layak daripada Allah. Kita nak menafi. Betul? Jadi yang kita dok nafi dulu, nafi pada zat, betul. Nafi pada sifat, betul. Nafi pada af'al. Nampak? Jadi tiga-tiga kita kena nafi, tak lain tak bukan kita nak nafi tadi tu kena buat contoh bandingan dengan seumpama zat makhluk, sifat makhluk, af'al makhluk. Baru kita boleh beza di antara, maksudnya kita nak nafi. Nampak? Jadi apabila kita nafi tiga tu, nafi pula terbahagi kepada 3 martabat. Ingat tak? Nafi terbahagi kepada 3 pangkat. Nampak? Ingat tak dulu? 3 pangkat ni satunya martabat apa dia nafi dia? Martabat mubtadi, pekat bawah sekali rendah. Yang kedua
Nafi mutawassit, tengah-tengah. Yang ketiga nafi muntahi, paling tinggi. Lepas tu tak lain tak bukan kita duk nafi sifat yang tak layak bagi Allah Ta'ala, seperti sifat makhluk itu, seperti zat makhluk itu, seperti af'al makhluk itu, hanya kita nak ambil martabat yang mana. Kita nak martabat hak paling tinggi ke sederhana ke hak tengah-tengah. Sebab apa dia kita duk nafi tu atas dasar kita duk pegang makna la ilaha illallah. Sebab makna la ilaha illallah apabila tiap-tiap kali kita kata baiklah dengan lidah, baiklah dengan hati, benda tu tiga makna bagi dia la ilaha illallah. Bermakna la ilaha illallah makna dia pun tiga martabat, tiga makna dan tiga nafi. Manakah makna tiga martabat tu? Ingat tak? Makna la ilaha illallah satu dengan makna apa dia? La ma'budu bihaqqin illallah. Ingat tak? Kadang-kadang kita baca dengan lidah, maksudnya kita zikir dengan lidah ataupun kita zikir dengan hati. Tetapi la ilaha illallah jadi makna apa dia? La ma'budu bihaqqin, tiada aku sembah melainkan aku sembah Tuhan yang sebenar. Itu ya satu makna. Kalau siapa zikir maksud makna macam tu, darjat dia, tahap duduk di situ, makna la ilaha illallah martabat yang pertama, makna di hati dia baik di lidah dia. Yang kedua, makna la ilaha illallah kita zikir juga dengan lidah baik, dengan hati baik. Tapi makna apa dia? La matlubun bihaqqin illallah. Maknanya dia berzikir juga la ilaha illallah, kata tiada Tuhan, tetapi tiada Tuhan mana? Tiada Tuhan hak aku duk cari. Masih duk cari lagi, bermakna dalam belajar lagi. La matlub. Tidak. Makna Tuhan tidak aku sembahnya, ibaratnya Tuhan hak aku duk cari itu bihaqqin illallah. Kalau kita masih duk belajar, masih duk cari, tak lepas daripada taklid lagi, bermakna kita duk zikir la ilaha illallah tu makna yang kedua lagi. Kita tak ilah tiada Tuhan yang disembah. Tuhan mana? Duk cari lagi, duk mana. Illallah, malaikat Tuhan yang kita duk cari, tak berjumpa lagi, bermakna duduk taklid lagi. Kalaulah kita kata la ilaha illallah, kita hanya katanya makna tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah, sekadar tu saja, itu makna pertama, la ma'budu bihaqqin illallah. Kalau dia kata la ilaha illallah tiada Tuhan hak aku nak cari, malaikat mana Tuhan aku nak cari, tu martabat zikir yang kedua. Bah sekarang ni ibarat kata kita nak cari hak yang kedua, boleh pergi ke tak sampai ke hak tiga. Nak di situ yang kita duk main bab salbi sebelum ni 2-3 bulan. Makna yang ketiga la ilaha illallah ialah kena kepadanya la maujudun bihaqqin illallah. Kita berzikir la ilaha illallah, makna zahir dia nampak tiada Tuhan yang disembah malaikat Allah, tetapi nak makna hak yang ketiga ni paling tinggi. Lepas ni comel, tu nafi martabat yang ketiga. Apa dianya? Ialah tiada Tuhan yang ada melainkan ada hak sebenar. Nak makna ada tu. La ilaha illallah dengan makna la maujudun bihaqqin illallah. Tiada aku sembah malaikat Tuhan hak ada hak sebenar. Tiada aku sembahyangnya kerananya melainkan ada Allah hak sebenar. Tiada aku buat baik segalanya kerana Allah hak ada yang sebenar. Tak nak hak duk cari lagi. Aku buat benda ni sebenar, tapi Allah mana? Duk cari lagi. Tak nak mana tu? Ataupun duk buat baik tapi kerana Allah. Tapi hanya Allah dia buat baik ya, tapi macam mana pun dia tak tahu. Itu tahap yang pertama. Nak tahap yang kedua duk cari. Tahap yang ketiga tak payah cari dah, sebab dah ada dah di kita. La maujudun bihaqqin illallah. Mana ada? Ada Tuhan kita, nafi sifat tak layak pada zat. Ada Tuhan kita di kita, nafi sifat tak layak pada Allah. Ada Allah di kita tu, maksudnya tak ada apa dia? Kita menafikan af'al makhluk yang tak layak pada af'al Allah. Nampak rupa dia tu? Hak tu yang kita duk bahas tu. Nampak?
Jadi tak lain tak bukan kita patah balik kepadanya, kenapa ulama masuknya dalam kalimah la ilaha illallah, masuk kalimah Islam, masuk kalimah iman dan masuk kalimah tauhid dan masuk kalimah makrifah. Kenapa? Ni masuk dalam bab ni tadi. Tak lain tak bukan kita kena nafi dulu benda yang tak layak pada zat, pada sifat, pada af'al. Di segi Allah tu kita kena nafi dulu, barulah kita pergi makna tu. Kenapa ulama masuk dalam kalimah la ilaha illallah? La ilaha illallah tadi tu dengan Islam. Sebab orang Islam sahaja yang boleh kata la ilaha illallah. Satu ulama masuk kalimah Islam dalam tu. Orang yang tak kata kalimah tu tak ada Islam di dalam dia. Bermakna tak ada kalimah la ilaha illallah. Tu ulama masukkan. Apa dia makna Islam? Mengikut dengan secara zahir. Nabi semayang, dia semayang. Nabi rokok, dia rokok. Nabi sujud, dia sujud. Nabi syahadah, dia syahadah. Itu Islam. Nabi zakat, dia zakat. Nabi sedekah, dia sedekah. Itu Islam dengan makna ringkas, mengikut secara zahir. Boleh? Kenapa ulama masuk dalam kalimah la ilaha illallah dengan iman? Kalimah iman. Sebab apa dia? Iman itu makna percaya. Maksudnya ulama katanya dia masukkan kalimah Islam sudah, dia masuk kalimah sudah, maksudnya Islam dia tidak sah, maksudnya iman dia tidak sah melainkan dia Islam. Nampak? Dia kata percaya tapi dia tak Islam, tak sah. Percaya tapi tak Islam, tidak sah sama sekali. Maksudnya dia Islam tetapi dia tak beriman, tak sah juga. La ilaha illallah tadi tu. Islam dah, percaya ke tak? Tak percaya. Tak percaya contohnya azab kubur tak percaya, mahsyar pun tak percaya, balasan baik jahat pun tak percaya, tak jadi Islam dia. Sebab dia tak ada iman. Nampak ubah dia? Waktu kita nak main salbi sebelum ni tu, nak nafikan semua tu. Kenapa pula ulama masuk kelimahnya? Apa dia? Ulama kata laginya, ada Islam, tidak iman, tidak sah Islam dia. Dan ada iman, tidak ada makrifah, tak sah iman dia. Pula dah. Apa dia? Dia percaya tetapi tak ada makrifah. Maksud apa dia? Tak ada kenal. Macam mana nak percaya? Kenal kata orang tu? Tak kenal. Tapi percaya tak? Percaya. Macam mana nak percaya kalau tak kenal? Kena kenal dulu tak? Bila kenal dulu, baru dia tu percaya. Oh, seorang tu rambut macam tu, rupa dia macam tu, tinggi rendah dia macam tu, kulit dia macam tu, mata dia macam tu, keadaan dia macam tu. Oh, ya. Percaya, yakinlah. Maksud iman, percaya. Percaya apa dia? Kata dia tu Islam. Sebab apa dia? La ilaha illallah tu dia kata. Tetapi makna dia tu 3 martabat. Nafi, mubtadi, mutawasit, muntahi. 3 tu. Makna istilah dia seumpamanya kita bezakan di antara makna tu. Patut ingat yang kita duk nafi tu ibarat katanya kalimah la ilaha illallah tadi tu, la ilaha tu isyarat kepada apa? Isyarat kepada ada makhluk. Illallah isyarat kalimah itu ada qadim. Betul? Ada qadim. Illallah malaikat Allah yang qadim. La ilaha ada makhluk yang baru. Nafi ada makhluk yang baru, tak layak pada Allah, baik pada zat, baik pada sifat, baik pada af'al. Illallah. Kalimah illallah tu isyarat kepadanya ada qadim. Malaikat Allah yang qadim zat, malaikat Allah yang qadim sifat, malaikat Allah yang qadim af'al. Tu panggil kalimah isyarat. Nampak rupa dia? Anda boleh faham? Baik, lepas tu dalam kalimah la ilaha illallah. Ya, hari ni malam ni kita nak buat kesimpulan ni. Nak buat kesimpulan. Nafi kita nak main 2-3 minggu, 2-3 bulan dah ni. Tu saya buka kitab sikit tadi tu. Nak ambil tajuk tujuan apa yang kita nak bahas 2-3 bulan lepas. Tu maksud dia. Nampak tak tu? Dalam kalimah la ilaha illallah tu, la ilaha illallah, la ilaha orang panggil kalimah apa dah? Orang panggil kalimah tauhid. Tadi hak isyarat tu ada makhluk. La ilaha kalimah tu isyarat, kalau berkenaan dengan isyarat apa panggil isyarat kepada ada makhluk. Illallah, kalimah illallah isyarat kepada ada qadim, Tuhan qadim. Itu isyarat. Kalaulah kata kalimah la ilaha tu orang panggil kalimah apa? Lain, bukan kalimah isyarat. Apa kalimah apa dia?
Jawab kata kalimah tauhid. La ilaha itu orang panggil kalimah tauhid. Illallah orang panggil kalimah apa dia? Makrifah. Nampak? Kalimah kenal. Kenapa kenal duduk belakang? Kenapa tauhid duduk di awal? Maksudnya kita nak kenalnya, kita kena tauhid dulu. Apa dia mana tauhid tu? Satu, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah zat, mengesahkan Allah sifat, mengesahkan Allah af'al, barulah makrifah. Tak boleh kita nak kata kenal tanpa tauhid. Bermaknanya tak boleh kita nak semayang serah, tak boleh kita nak puasa serah, tak boleh kita nak tasawuf serah, tapi tak ada makrifah, tak ada kenal, tak ada mengaji ilmu tauhid, tak jadi. Semayanglah banyak mana pun, buatlah baik banyak mana pun, tetapi tak kenal Allah, tak mengaji ilmu tauhid, tak pakai ilmu fiqh dia, tak pakai ilmu tasawuf dia, kosong. Ibarat kata apa dia? Tin yang ada tudung. Kena tin, dia panggil tin ni, tin tisku bisku. Tin bisku. Tin nampak lawa, comel, bentuk kemah. Betul? Tudung ada, nampak lengkap. Tapi bila pergi angkat, kosong. Apa tujuan tin tu? Isi barang. Betul. Nak ada tin tu, kena ada barang dulu ke? Kau isi dulu. Barang dulu tak? Nak sedia barang dulu. Maksudnya, pisau. Kita nak cari pisau, kau sarung dulu. Pisau dulu. Nampak tak? Cari pisau, pergi ke sarung. Tak ada pergi beli sarung dulu, lepas tu pergi cari pisau. Macam mana nak tahu saiz kan? So, umpamanya macam tu. Nampak kaedah dia? Maksudnya, semayang dengan kenal Allah. Hak mana dulu? Kenal Allah dulu. Sebab kita nak semayang menghadap siapa? Allah. Tu jawapan dia. Nampak? Kita nak duduk, kita perlu apa dulu? Kalau kita nak duduk, kita perlu apa dia? Tempat kan? Kalau tempat tak ada, tak ada yang duduk. Ibarat tempat itu ibarat tanah. Tanah itu ibarat ilmu tauhid. Kita itu ibarat fiqh amalan solat kita. Nampak? Lepas tu nak jaga amalan daripada batalkan pahala, itu membawa kepada ilmu tasawuf. Nak hilangkan riak, dengki, takabur, sombong sebagainya, itu daripada ilmu tasawuf. Kalau ada sifat tu, semayang pun kosong. Ibarat macam mana? Ibarat tanah ada, tanam sayur, tapi tak ada pagar. Binatang yang buah yang nakal masuk makan sayur, seperti lembu, ayam masuk kaca-kaca benih-benih. Itu ibarat syaitan iblis, jin yang tak baik, jahat-jahat. Seumpamanya macam tu. Tak lain tak bukan nak boleh jaga kawasan sayur tadi tu, hanya kena ada ilmu tasawuf. Barulah dalam kawasan dia tu, dia ada tanah, dia buat pagar, barulah sayur tu ada. Pas kalau belajar ilmu tasawuf saja tak buat fiqh, tak amalan fiqh boleh tak? Boleh. Tak. Ada tanah ibarat ilmu tauhid. Ada pagar kawasan ibarat ilmu tasawuf. Apa tujuan buat pagar? Sayur pun tak ada, pokok buah pun tak ada, bela ikan keli dalam pun tak ada, ikan talapiang pun tak ada, semua tak ada. Ada kolam saja, contoh kolam. Kolam tu ibarat ilmu tauhid. Air tu ibarat katanya apa dia? Ilmu tasawuf. Ikan tu ibarat fiqh. Tapi apa dia? Kolam ada, air ada, ikan tak ada. Nak buat apa? Buat bandingan seumpamanya macam tu. Boleh. Masjid ada, ilmu tauhid. Nampak? Anak murid ada kawasan. Fiqh tak ada, si mengajar. Macam mana? Nampak tak rupa dia tu? Jadi tak boleh tak? So, macam tu. Itu ibaratnya kita kena lebih kepada apa dahulu dan apa kemudian, apa kemudian. Maksudnya, itulah di antaranya kelima. Boleh? Jadi, la ilaha tadi kelima apa dia? Tauhid. Kita kenal Tuhan dulu yang asal. Maksudnya, tak lain tak bukan nak kenal Tuhan melalui kenal kita diri sendiri. Man arafa nafsahu, siapa kenal diri, faqad arafa rabbahu. Betul? Kenallah Tuhannya. Maksudnya, apabila kenal kita, barulah kenalnya Allah. Kenal kita, kenallah orang lain. Kaifama takun yakun qarinuka. Tu kata hikmah.
Macam mana kamu, macam itulah sahabat kamu. Ingat tak kata-kata hikmah tu? Maksudnya, macam mana kita, macam itulah sahabat kita. Maksud sahabat ni apa dia? Ilmu. Betul tak? Ilmu. Sahabat kita. Kita buat amal setakat ni, ilmu kita setakat ni. Kita buat amal banyak, ilmu kita banyak. Maksud dia macam tu. Kalaulah kita tak semayang, ilmu semayang tak ada bagi kita. Maknanya, tak ada bahagian tu. Itu kaifama takun yakun qarinuka. Bagaimana kamu, begitulah sahabat kamu. Maksudnya kita semayang macam mana, macam itulah ilmu cara semayang kita. Kita rokok macam mana, macam itulah rokok berkenaan dengan ilmu rokok kita tadi. Maksudnya kita adab macam mana, macam itulah ilmu adab kita. Ilmu fiqh kita macam mana, macam itulah kita. Ilmu tauhid kita macam mana, macam itulah tauhid kita dengan Allah. Apa rupa dia tu? Semua tu kita duk berkaitan dengan apa adanya, nak nafikan di antara sifat-sifat yang tak layak bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Bermaknanya semua yang ada pada makhluk, baik di segi zat, baik di segi sifat, baik di segi af'al, nafi semua. Nafi di mana? Nafi di kalimah tauhid tu, la ilaha tu. Nafi di kalimah tauhid, la ilaha, nafi semua yang tak layak pada Allah, zat manusia, sifat af'al makhluk. Maksudnya benda yang kena jadi tadi, barulah kita pergi kepada illallah. Ada Allah sebenar zat yang qadim, ada Allah Ta'ala sifat yang qadim, ada af'al Allah yang qadim. Nampak dua tu? Atau ibarat seumpamanya macam tu tu. Nampak? Boleh memahami masalah dia. Baik. Kemudian kita istilahkan lagi kalimah la. Ni nak buat kesimpulan. La ilaha illallah tu, dalam kalimah itu ada janjian dia, betul? Ada berapa janji? 2 janjian. Di dalam kalimah la ilaha illallah ada 2 janjian. Janjian dua-dua ni kena ada di dalam kalimah la ilaha illallah, dan tak boleh berpisah, tak boleh bercerai, dan tak boleh kongsi. Di dalam kalimah la ilaha illallah kena ada 2 janjian kalimah ni. Lepas tu 2 kalimah ni tak boleh berkongsi. Janji ada dua-dua tu, tetapi tidak boleh kongsi. Tak boleh campur. Macam tu. Lepas tu dia tu tak boleh bercerai. Tak boleh pisah lah. Tak boleh campur, tak boleh pisah. Macam mana? Boleh. Duduk sekali boleh, tapi jangan sebati. Maksudnya macam tu. Faham masalah dia? Ibarat duduk dalam lingkungan saja boleh, tapi jangan sebati. Maksudnya duduk dalam kalimah yang satu boleh, tetapi jangan campur. Makna masing-masing, kelebihan masing-masing, hak masing-masing. Ada 2 janji, 2 kalimah, tak boleh campur, tak boleh bercerai, tak boleh kongsi. Apanya? Ialah kena kepada 2 kalimah. Mana? Satu kalimah la ilaha, kena ada dalam syahadah tu. La ilaha, janji kena ada. Janji apa? Janji nafi. La ilaha tadi tu janji ada nafi. Mana nafi? La tiada. Itu nafi kita dok mengaji salbiyah tadi tu. Kena ada. Boleh? Satu lagi kena janji isbat. Mana isbat? Illallah. Kena ada illallah. Illa tu kena ada, la kena ada, illa kena ada. Maksudnya la nafi tu kena buang hak tak layak, illa kena ambil hak layak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kalimah la tadi ada 2 janji. Betul? La ilaha tu janji apa dia tu? Janji nafi, buang sifat yang tak layak jika ada pada Allah. Illallah, ambil sifat yang layak, letak kepada Allah. Itu panggil dia 2 kalimah tu kena ada. Kalau kita kata illallah saja tak boleh. Illallah, illallah, illallah. Macam mana tak ada nafi, tiba-tiba illallah? Nampak? Macam mana kita katakan bela ikan tak ada? Nampak? Macam mana kata makan ikan padahal tak ada beli? Seumpama macam tu. Kena nafi, kena buang hak tak layak. Maknanya, kita bela ikan, takkan kita tak beli benih? Beli benih tu kita buang hak tak layaknya. Beli benih. Ada kolam, ada air, bela, ada pelik. Macam mana ikan gemuk tak ada umpan?
Nafi yang tak ada upan tu, ambil hak ada upan. Tu hak layak. Oh, seumpamanya macam tu. Bermaknanya dalam kalimah illallah tadi tu, kita kena ada dulu tauhid. La ilaha ada nafi, illallah makrifah. Baru kita mari illallah. Itulah orang kena Allah. Boleh kau nak kata bela ikan kalau buat kolam tak ada air letak ikan? Mati ikan tak? Bela ikan berapa lama dah? Bertahun dah. Hidup ikan? Alhamdulillah hidup. Macam mana bela ikan dengan kolam? Air ada? Tak ada? Masya Allah. Macam mana hidup? Maksudnya apa dia? Kena Allah ke? Kena? Semayang ke? Semayang. Lepas tu ilmu tasawuf ada? Tak ada. Macam mana nak hidup pahala tu? Pahala tu ilmu nak jagakan pahala batal pahala tak? Situ lah. Seumpamanya macam tu. Sebab apa dia kena Allah tu ibarat tanah. Semayang tu ibarat kata ikan. Tanah kolam tu. Bentuk kolam. Ikan tu ibarat kata semayang tu. Air tu ibarat tasawuf. Nak jaga ikan tak nak bagi mati. Itu. Pas kalau tak ada tu macam mana nak hidup? Seumpamanya. Bela ikan Masya Allah berapa lama? Tahun dah. Tu dia. Nampak? Lepas tu macam mana bela? Ada kolam dengan ikan, air tak ada. Pelik. Nampak istilah dia pelik lah. Tapi tak mustahil ikan tu hidup. Allah Taala kuasa, betul. Tetapi adat kita ni tak ada macam adat kita tu tak ada macam tu. Sebab kita hidup nak adat. Ada air, adatnya hidup ikan. Tak ada air, adat dia mati ikan. Tu kaedah dia. Boleh Maksudnya tak lain tak bukan kita duduk dalam kelas malam ni muzakarah berkenaan dengan kitab turas atas dasar apa dia? Nak kenal Tuhan, nak kenal Allah, illallah. Itu dia. Boleh? Baik, cukup dulu